Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran adab tahun 3 yang bertajuk Adab Menziarahi Orang Sakit. Hukum menziarahi orang sakit ini adalah fardu kifayah. Okey, adab ziarah orang sakit. Tahu kan orang sakit ni apa dia? Orang yang tak sihat, orang sakit. Okey, jadi bila kita nak ziarah orang sakit, kita kena ada adab. Yang pertama, mesti pilih masa yang bersesuaian. Yang kedua, murid-murid perlu mendoakan pesakit supaya sembuh. Jadi dia tengah sakit, kena doakan dia lah. Di Malaysia ni pun tengah melami satu penyakit yang kita tak nampak ni, iaitu COVID-19. Jadi kita perlu mendoakan pesakit-pesakit di Malaysia ni untuk supaya mereka sembuh daripada penyakit itu. Kita doakan sama-sama untuk mereka sembuh. Yang sihat ni pun kita kena jaga kesihatan kita. Tapi pada waktu ini kita tak boleh ziarah orang sakit. Okey, yang ketiga, ziarah orang sakit ni kita perlu bawa buah tangan. Sejuk hati ni, orang sakit ni kita bawa buah tangan. Dan yang keempat, murid-murid tidak membuat bising. Nak ziarah orang sakit, sama ada ziarah kat rumah ke, ziarah kat hospital ke, tidak membuat bising. Murid jangan membuat bising, ya. Dan yang kelima, memberi kata-kata perangsang kepada pesakit. Murid-murid ni kena bagi perangsang pesakit. Contohnya cakap dengan kalau kawan sakit, ada sakit, kena cakap kena kuat, kena sabar, kena makan ubat supaya cepat sihat. Itu beri kata-kata perangsang supaya dia cepat sembuh. Faedah-faedah ziarah orang sakit. Yang pertama, disayangi oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ini disayangi oleh Rasulullah, oleh Allah. Yang kedua, kita hendaklah menghargai nilai sihat. Maksudnya, waktu kita sihat ni lah kita kena hargai kita punya kesihatan. Jadi kita perlu jaga kesihatan kita. Yang ketiga, bila kita ziarah orang sakit, kita akan mendapat pahala dan rahmat Allah. Yang keempat, bila kita ziarah orang sakit, dapat mengurangkan penderitaan pesakit. Bila dia tengok kita datang, kita melawat dia, jadi dapat mengurangkan penderitaan pesakit. Bila kita bagi dia perangsang, kita bagi kita kata-kata semangat. Dan yang kelima, menggembirakan hati pesakit. Misalnya kita bawakan buah tangan, contohnya buah-buahan ke, ataupun buku untuk dia baca ke, untuk cerita berkenaan dengan penyakit yang dialami. Jadi ataupun kita menggembirakan hati dia dengan bercerita tentang perkara-perkara yang baik. Dan akhir sekali, dapat mengeratkan silaturahim. Bila kita ziarah orang sakit ni, kita dapat memperkukuhkan perhubungan kita antara orang sakit, antara sesama manusia. Perkara-perkara yang perlu dihindarkan ketika menziarahi orang sakit. Okey, murid-murid bila nak melawat orang sakit, kena tahulah yang pertama apa yang perlu murid kena hindarkan. Melawat terlalu lama. Jangan melawat terlalu lama. Kedua, jangan buat bising. Jangan sampai sana kita ketawa kuat-kuat, berlari sana berlari sini. Kalau kat hospital tu dia tolong senyap. Kalau kita kat hospital, jangan membuat bising. Yang ketiga, makan makanan pesakit. Ini selalu kalau kita pergi hospital, bila kita berlawat tu, waktu tengah hari ke, waktu petang, waktu yang memang waktu hospital, kalau kita berlawat hospital kan waktu tengah hari kan, dibagi 1 jam waktu tengah hari, 1 jam waktu petang. Time tu lah pihak hospital akan bagi makanan. Time tu lah kita tengok makanan pihak hospital nak bagi kat pesakit. Time tu lah kita nak makan, nak rasa lah sedap ke tak sedap ke. Sebenarnya makanan pesakit tu makanan yang terbaik untuk kesihatan pesakit. Tapi kita janganlah makan makanan pesakit. Yang keempat, mengganggu keteraman pesakit. Kalau pesakit tu di rumah
ataupun jiran kita sebelah sakit kan, kita buat bising. Dia sakit kat rumah tu tapi kita pasang lagu kuat-kuat, menjerit-jerit sampai ke jiran sebelah. Jiran sebelah tu sakit. Jadi itu mengganggu keteraman pesakit. Itu perlu dihindarkan. Dan yang kelima, merisaukan keluarga pesakit. Jangan merisaukanlah, jangan kita cerita pasal keluarga dia tentang pesakit ni. Tak boleh sembuh ke, kena ni lah. Tu jangan. Kita kena menggembirakan keluarga. Kita kena beri sokongan. Jangan bagi dia risaukan keluarga dia tentang penyakit pesakit. Tiga, yang bertajuk adab menziarahi rakan. Ini adalah contoh gambar-gambar rakan sebaya kita. Baik murid-murid, adab ziarah rakan sebaya. Yang pertama, murid-murid perlu ziarah rakan pada masa yang bersesuaian. Yang kedua, murid mestilah berziarah dengan niat yang baik. Niat tu kena baiklah. Kita nak melawat rakan kita, sama ada rakan kita ni sihat ke atau tidak sihat. Yang ketiga, bila sampai di rumah yang nak kita ziarah rakan kita tu, kita hendaklah memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bersalaman, berjabat tangan. Tapi dalam masa COVID ni kita tak bolehlah bersalaman dengan menunjukkan tanda hormat, iaitu kita bagi tanda hormat lah macam ni. Tapi waktu sekarang ni pun kita tak boleh mengunjung jugalah, tak boleh ziarah rakan. Tapi sekarang ni pun teknologi dah canggih. Kita boleh je bertanya khabar melalui telefon ataupun ber-WhatsApp, menggunakan Google Meet. Kadang kalau kita tengah belajar waktu dalam talian, kita boleh nampak rakan-rakan kita dalam Google Meet tu. Sekarang ni pun teknologi dah canggih. Kita boleh buat video call. Dan yang keempat, menjaga tingkah laku. Sekiranya murid-murid nak ziarah rakan sebaya, jaga tingkah laku. Jangan sampai kat sana, lompat sana, lompat sini, berlari sana, berlari sini. Itu adalah kelakuan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Dan yang kelima, berpakaian menutup aurat. Kaedah ziarah rakan sebaya. Yang pertama, murid-murid akan disenangi dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, jiwa akan tenang. Yang ketiga, mendapat ramai kawan. Sekiranya murid-murid menziarahi rakan-rakan, dapat ramai kawan. Kiralah kalau kawan-kawan duduk berdekatan dengan kita ataupun jiran sebelah kita, kawan kita, ramai dapat kawan. Yang keempat, berkenalan dengan keluarga rakan. Bila murid-murid ziarah rakan, sampai dekat rumah rakan, dapat kenalan ibu bapa rakan, adik-beradik rakan. Dan yang keempat, mendapat pahala. Bila murid-murid bawa buah tangan, jadi bagi dekat rakan, bagi kat keluarga, menolong sampai rumah rakan, menolong, tolong siram pokok bunga ke, menyapu sampah ke rumah rakan, sambil-sambil ziarah tu kan, pun dapat pahala. Itu sebagai contoh lah. Dan akhir sekali, dapat mengeratkan silaturahim. Antara ciri-ciri rakan yang baik. Yang pertama, rakan kita taat kepada Allah. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, baik hati. Dan yang keempat, berilmu pengetahuan. Dan yang kelima, berdisiplin. Dan yang akhir sekali, mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Hari ini, kita akan belajar mata pelajaran adab tahun 3 yang bertajuk Adab Menziarahi Orang Tua. Pengertian orang tua. Okey, murid-murid, apa dia pengertian orang tua? Orang tua ialah orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Atau orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Okey, ini adalah contoh-contoh orang dewasa. Ni orang dewasa ni.
Yang ini pula, ini anak dia, ini mak dia. Contohnya orang dewasa dia. Kalau ikutkan ni dua-dua orang dewasa, tapi mak dia ni lebih tua daripada anak dia. Okey, adab ziarah orang dewasa. Okey, kita akan tahu berkenaan dengan adab ziarah orang dewasa. Okey, murid-murid pun pernah ziarah orang dewasa. Jadi, apa dia ada adab ziarah orang dewasa? Okey, pertama, kita mestilah bersopan santun. Jaga tingkah laku kita dan kita perlu bersopan santun. Yang kedua, kita hendaklah ikhlas membantu mereka. Tolong mereka. Nampak orang tua angkat bawa barang berat, kita boleh bantu dia bawa barang tu, bawa sampai ke rumah. Ketiga, bila kita nak ziarah orang dewasa ataupun orang tua, kita memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bersalaman, iaitu pejabat tangan. Pejabat tangan macam inilah. Tapi waktu COVID ni tak perlulah pejabat tangan. Hanya bagi tanda hormat kepada orang tua ataupun orang dewasa. Yang keempat, ziarah pada masa yang sesuai. Okey, murid-murid kena tahu ziarah pada masa yang sesuai. Kalau kita nak pergi ziarah orang dewasa dengan buah kita kena tahulah pada masa yang sesuai tu, waktu tengah hari lepas zuhur ke, waktu petang lepas asar. Dan akhir sekali ni, menghormati dan menyayangi mereka. Okey, faedah beradab ketika ziarah orang tua. Apabila murid-murid ziarah orang tua, dapat faedah-faedahnya. Yang pertama, hidup bertambah berkat. Yang kedua, hidup lebih tenang. Sebab bila kita berjasa, bila kita menolong orang tua, kita akan hidup lebih tenang. Yang ketiga, kita mendapat rahmat. Mendapat rahmat daripada siapa? Mendapat rahmat daripada Allah. Yang keempat, beroleh nasihat daripada orang lebih tua. Maksudnya kita mendengar nasihat daripada orang lebih tua. Kita jangan buat tak tahu je nasihat orang tua. Orang tua ni lagi bagi nasihat, lagi kita perlu dengar. Dan yang kelima adalah mendapat pahala. Serta mengeratkan silaturahim. Dari sini kita belajar tentang adab ziarah orang dewasa. Okey, itu sahaja kali ini. Dan kita akan belajar berkenaan dengan adab lain pula.